Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan, sebenarnya kita sedang dirahmati. Allah sedang menurunkan rahmat ke atas kita semua, kerana kita dalam melaksanakan satu daripada perkara agama, tuntutan agama, daripada solat isyak campur dengan tarawih. Kita sedang berada di tempat yang sangat Allah kasih, tempat di mana Allah akan turunkan rahmatnya, yaitu di rumah-rumahnya, masjid, dalam suasana majlis ilmu. Dan mudah-mudahan beginilah kehendaknya, sentiasa kita dilindungi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan nikmat ini dapat kita kecapi daripada masa ke semasa, sehinggalah ke ujung hayat kita diberi oleh Allah dengan satu kurniaan yang tak terhingga. Tuan-tuan yang dimuliakan, kalau kita lihat kepada nikmat yang Allah kurniakan, maka sebenarnya ulama-ulama telah membuatkan beberapa bentuk pecahan daripada sudut nikmat. Walaupun asal nikmat ini suatu yang tak terhitung, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau nak dihitung nikmat Allah tak terhitung. Banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita, banyak sekali nikmat yang kita dapat kecapi. Tetapi ulama-ulama telah membuatkan dalam bentuk dua pembahagian dalam perkara nikmat ini, daripada sudut dua pecahan. Pertama dipanggil nikmat duniawi, dan yang kedua dipanggil nikmat ukhrawi, nikmat dunia dan nikmat akhirat. Maka dibuatkan pecahan begitu kerana ada nikmat yang bersifat dunia dan ada nikmat yang bersifat akhirat. Dan di akhirat lagi banyaklah nikmat yang kita akan dapat apabila kita diberikan tingkat-tingkat syurga yang tertinggi, dapat berdampingan dengan mereka-mereka yang mulia daripada kalangan nabi-nabi. Itu satu nikmat yang sangat besar yang Allah akan anugerahkan. Mudah-mudahan kitalah antara mereka yang akan dapat nikmat itu. Tapi malam ini saya nak fokuskan kepada nikmat duniawi. Nikmat dunia ni tuan-tuan, maka sebenarnya dibahagikan kepada dua jenis. Nikmat dunia ada dua jenis. Satu dipanggil nikmat dunia ataupun duniawi wahbi. Nikmat dunia wahbi. Apa makna wahbi? Nikmat dunia yang dianugerahkan. Nikmat anugerah, mana nikmat yang diberi tanpa ada usaha yang perlu dilakukan. Kita dapat free. Sebagai contoh, tubuh badan kita ini nikmat free. Kita tak buat apa pun, makan kita jadi besar. Nikmat nyawa, hidup, bernafas, itu nikmat free. Nikmat melihat mata, kita daripada lahir sampai satu masa kita dah nampak dunia. Nikmat telinga mendengar, nikmat lidah berkata-kata, nikmat otak berfikir. Ini adalah nikmat
duniawi wahbi, nikmat yang dikurniakan oleh Allah kepada kita. Ini nikmat yang pertama. Nikmat ini kita tak perlu melakukan apa-apa usaha, diberi kepada kita secara percuma. Alhamdulillah, kita masih dapat mengekalkan nikmat-nikmat ini dalam bentuk mana masih berfungsi sempurna. Mata boleh nampak elok lagi, telinga pun dengar elok, mulut pun bercakap elok, tangan pun sentuh, pegang, angkat elok lagi. Kerana ada orang nikmat ni dah sampai tahap dah makin lemah, makin kita kata dah sampai satu tahap nikmat ini tidak lagi boleh berfungsi dengan sempurna. Bila mata sudah kabur, telinga dah jadi pekak, tak dengar, mulut pun dah nak cakap tak boleh, jadi lumpuh, tangan pun tak boleh nak bergerak. Ini nikmat yang mana Allah bagi. Alhamdulillah tuan-tuan, sampai ke saat ini nikmat ni masih berfungsi. Akan sampai masa Allah ambil, akan sampai masa Allah akan ambil balik. Semua ni dia ambil balik, sehingga kan roh kita pun dia ambil habis. Diberi kepada kita dan dia akan ambil balik. Itu nikmat wahbi, nikmat kurniaan, nikmat anugerah. Tuan-tuan yang dimuliakan, ada lagi satu nikmat. Nikmat yang kedua ni dipanggil nikmat duniawi kasbi, nikmat dunia tapi dalam bentuk usaha. Nikmat yang kedua ni nikmat yang mana? Nikmat dunia, tetapi ianya perlu ada usaha yang dilakukan. Tak usaha tak dapat. Kalau tak usaha tak dapat, kena usaha. Contohnya kesihatan badan. Tuan-tuan, badan kita nak sentiasa sihat tak? Kena usaha. Kalau kita tak usaha, badan kita sampai tahap dia takkan sihat. Mana usaha, jangan biarkan badan kita terdedah kepada bahaya. Jangan biarkan badan kita terdedah kepada suatu yang mengancam, yang mengganggu kesihatan kita. Kerana bila kesihatan kita tergugat, maka tentulah kita tak boleh lagi bermaya, tak boleh lagi buat sesuatu. Mungkin kita sudah terbaring. Jadi nikmat kesihatan badan adalah nikmat kasbi, nikmat usaha. Tak usaha tuan-tuan tak dapat. Itu satu. Yang kedua, nikmat kasbi juga ialah nikmat ilmu. Kita nak dapat ilmu, ini nikmat. Kerana bila ada ilmu tu nikmat. Tapi ilmu ini suatu nikmat yang perlu diusahakan. Kita tak boleh tunggu tiba-tiba kita jadi pandai sendiri. Tak boleh. Kita tak buat apa pun, sekolah tak belajar pun tak, tidak tiba jadi pandai, jadi engineer, jadi doktor, jadi lawyer, jadi ustaz, jadi syekh. Tak mungkin. Nikmat ilmu, memang ilmu tu satu nikmat, tetapi ianya menuntut kepada usaha. Kena belajar, kena menuntut ilmu, kena pergi, tak dekat jauh, kena menuntut ilmu. Man lam yakun ya'lamu za falyas'ali, man lam yajid mualliman falyarhadi. Kata seorang ulama, siapa tak tahu kena bertanya, dan siapa tak ada ulama untuk dekat ditanya, dia kena pergi jauh bertanya, menuntut ilmu dan belajar. Kerana ilmu nikmat yang perlu diusahakan. Dia tak boleh datang macam tu. Jangan kita tunggu sampai masa kita jadi orang berilmu. Tak betul. Kita kena usaha baru kita dapat. Dia bukan macam nikmat yang kita kata wahbi tadi. Nikmat melihat, nikmat mendengar tu tak usaha pun kita dengar. Tapi nikmat ilmu kita mesti usaha. Satu.
nikmat kesihatan, nikmat ilmu, nikmat iman. Nikmat iman, dapatkan iman yang segar, dapat iman yang kukuh, yang teguh, yang kuat, yang mantap. Itu pun kena usaha. Kalau kita tunggu sampai iman kita harap-harapkan dia jadi kukuh, tak jadi. Kita kena buat sesuatu. Kita kena tingkatkan amal kita. Fakun minal imani fi mazidi. Kita kena sentiasa usaha tingkatkan iman kita dengan cara memperbanyakkan amal, melakukan taat, sehinggalah kita dapat menjadi orang yang imannya stabil, imannya kuat, imannya kukuh. Iman ini tuan-tuan macam enjin kereta. Tuan-tuan tengok kereta, dia banyak bergantung sebenarnya kepada enjin. Kalau enjin dia lemah, tak ada kekuatan power, walaupun tayar angin penuh, cukup minyak tangki penuh, tapi kereta tak boleh jalan. Macam itulah badan kita, kalau macam mana hebat pun, kalau iman kita lemah, kita tak boleh nak buat apa. Kita tak boleh nak mentaati perintah Allah, kita tak boleh nak melakukan amal ma'ruf nahi munkar, sebab iman kita lemah. Iman ni nikmat, iman adalah satu nikmat, tetapi ianya menuntut kepada usaha. Perlu usaha dibuat oleh seseorang ke arah memantapkan iman. Dan begitu juga amal, tuan-tuan yang mulia, amalan kita, nikmat beramal. Kita diberi nikmat oleh Allah dapat beramal. Ini pun juga nikmat yang perlu diusahakan. Kalau kita tak usaha untuk beramal, maka kita tak akan dapat merasai nikmat amal. Hari ini tuan-tuan yang mulia, nikmat amal ini kita tak dapat rasa dengan sedap. Kita belum dapat, orang kata belum zuk, belum dapat betul-betul menghayati nikmat amal. Kita belum dapat. Macam orang yang makan hari ini tuan-tuan, bila makanan dihidang di depan dia, sedap masakan, segala-galanya menarik, tapi dia tak boleh nak makan. Bukan sebab makanan, masalah diri dia tak sihat. Dia mungkin demam, badan tak sihat, lemah, sehingga dia nak makan apa pun tak boleh. Dia jamah sikit, dia dah rasa pahit, sebab badan dia tak sihat. Sebenarnya begitulah rohani kita yang hari ini parah, tak sihat, karena buktinya kita tak cukup amal. Dalam bulan Ramadan ini, walaupun dikatakan bulan Ramadan bulan yang besar, bulan yang mana amalan sunat seperti fardu, amalan fardu 70 kali fardu, tapi kita masih belum dapat mengecapi kelazatan nikmat. Kita belum boleh buat lebih, belum boleh buat bersungguh. Buat sikit-sikit tu bolehlah, tapi kalau nak buat lebih-lebih, kita belum mampu. Tapi kita kena fikirkan, ini nikmat, kita perlu usaha, kita perlu dapatkan supaya kita dapat rasa kelazatan dalam beribadat. Karena dalam beramal itu adalah satu nikmat. Kalau kita tengok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beramal, bagaimana nikmat yang baginda rasa. Baginda sembahyang sampai kaki baginda bengkak, semalam-malaman berdiri sembahyang tak henti-henti, sampaikan isteri baginda tegur, kenapa ni beramal lama sangat, banyak sangat, bersungguh sangat. Kerana apa? Kerana baginda sedang
menikmati nikmat beramal. Sebab itu baginda jadi seronok, jadi berasa terpikat, begitu tertarik, menyebabkan baginda beramal begitu lama sekali. Kita belum dapat, kita dapat ini pun tuan-tuan hanya buat 8 je. Ramadan dah nak habis lah. Kalau nak ikutnya sebenarnya tarawih ni 20, tapi kalau buat 20 tak boleh, tak boleh nak makan, sebab kita tak sihat. Sekadar 8 tu, itu pun dah mengah habis dah. Dapat juga buat, sehingga orang langsung tak buat. Banyak lagi yang kat luar tu, tarawih tak ada, semayang tak ada, apa pun tak ada. Kadang-kadang atas nama puasa, tapi semayang pun tidak, ibadat pun tidak. Jadi tuan-tuan, kita belum dapat nikmat lagi. Kalau betul-betul kita sedap nikmat dengan keadaan Ramadan dah nak habis ni, bukan lagi 8 dah, kita dah mula tambah. Daripada 8 kita naikkan ke 20. Kerana kita fikirkan, kalau kita tak betul-betul bersungguh nak harapkan Ramadan, dia akan pergi dalam tempoh yang sangat dekat. Ramadan ni tuan-tuan, kalau ikut apa yang Nabi beritahu, Nabi kata apa? Lau ya'lamul ibadu ma Ramadan latamannat ummati an takuna sanatu kulluha Ramadan. Kalau manusia ini mengetahui apakah sebenarnya Ramadan, kalau kita tahu bila sebut Ramadan ni apa dia, apakah harganya, berapakah nilainya, kalau kita tahu daripada siang yang kita habiskan dengan ibadat puasa dan malam kita lakukan ibadat qiyam, kalau kita tahu kelebihan ini, nescaya kita akan mengharapkan dengan angan-angan kita untuk melihat kelanjutan Ramadan sehingga setahun. Kalau boleh bukan sebulan, kita nak tiap-tiap bulan, tiap-tiap hari, tiap-tiap masa kita dengan Ramadan. Kalau siang kita nak setiap hari puasa, kerana dengan kita puasa banyak kita dapat bentuk dan didik diri kita. Berapa ramai orang terdidik dengan puasa, menjadikan dia lebih sabar. Berapa ramai orang dengan puasa menjadikan dia lebih bersyukur. Berapa ramai orang dengan puasa menjadikan dia lebih simpati. Ini bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan, kalau kita tahu, nampaknya kita ni macam belum tahu lagi, tak tahu lagi, tak tahu pun harga Ramadan ni sebenarnya berapa, kerana kita masih belum dapat melakukan sesuatu yang lebih bersungguh, lebih, orang kata lebih kemas, lebih mantap, lebih sedap, lebih mengasyikkan. Kerana kita belum sampai lagi. Kalau betul-betul tuan-tuan kita dapat rasa, tentu kita akan buat satu usaha. Kita fikirkan, mungkin kita ingat mula malam besok lah kita naikkan daripada 8 ke 20, silap-silap habis semua lagi. Sedangkan sepatutnya kita dah nak habis ni Ramadan, sampai dah nak ke muncak, sampai dah nak penghujung. Macam mana kita nak dapat kecapi nikmat amal? Macam mana kita nak rasa seronok dalam beramal? Bagaimana kita nak rasa gembira dalam beramal? Kita nak dapatkan rasa puas dalam beramal. Inilah Ramadan tuan-tuan yang mulia, nikmat di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebab itu kita nak fikirkan macam mana cara kita nak buat. Hari ini kita tak seronok beramal, kita tak cukup mengasyikkan. Kadang-kadang solat kita pun kita tak dapat buat seperti mana yang sepatutnya. Walaupun masjid yang dah besar macam ni,
kita mungkin datang dalam waktu-waktu tertentu. Kita tak boleh lagi, belum lagi sampai tahap mana kita nak jadikan masjid ini tempat berpautnya hati kita. Hati kita dah terikat dengan masjid dah. Kalau apa hal pun memang kita akan berada di masjid. Masjid di tempat kita, hati kita berpaut di sini. Zuhur kita ke masjid, asar kita ke masjid, maghrib kita ke masjid, isyak kita ke masjid, subuh kita ke masjid. Kita bukan nak 24 jam. Ini bukan kedai makan 24 jam. Kita hanya waktu-waktu tertentu. Waktu-waktu lain mungkin kita ke pejabat. Ada waktu mungkin kita pergi berniaga, kita ke pasar, kita balik tidur di rumah, kita bersama keluarga. Tetapi dalam 5 waktu yang kita difardukan solat, maka tempat kita di masjid. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, ini amal ni, amal ini yang kita nak rasakan, ianya adalah satu nikmat. Macam mana kita nak boleh dapat nikmat beramal? Kita jadi suka nak datang ke masjid, nak melakukan solat berjemaah, kerana kita sedia maklum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada mula perintah solat difardukan pada baginda, terus baginda ambil dan baginda pegang, menjadikan perkara solat itu dilakukan secara berjemaah. Kalaupun baginda terpaksa berhadapan dengan gangguan Quraisy, pengintipan mereka, pemantauan mereka yang sentiasa mengganggu usaha baginda, maka Allah menyuruh supaya baginda perlahankan bacaan zuhur. Hari ini kita tengok zuhur kita baca perlahan. Allah suruh baginda memperlahankan bacaan asar. Kita hari ini asar kita baca perlahan. Sebenarnya apakah di sebalik pembacaan yang perlahan ini? Rupa-rupanya ianya mempunyai satu yang berkaitan dengan kisah silam di zaman awal baginda mendapat perintah solat, yang mana ketika itu baginda diganggu oleh Quraisy. Untuk mengelak gangguan-gangguan ini, maka Allah perintahkan perlahankan bacaan. Jangan sampai mereka boleh mengintip, mengetahui apakah yang sedang baginda lakukan. Bila maghrib orang dah balik rumah, tak ada lagi gangguan, maka nyaringkan. Bila isyak orang dah mula tidur, nyaringkan. Bila subuh orang belum bangun, nyaringkan. Bila baginda berhijrah ke Madinah, maka di Madinah orang Quraisy tidak lagi memantau, tidak lagi mengintip, tidak lagi mengganggu. Baginda bebas melakukan ibadat seluas-luasnya. Tetapi kita lihat Allah nakkan bentuk solat di Mekah itu dikekalkan terus sampailah kiamat, di mana hari ini kita dapat melakukan ibadat seperti ibadat baginda semasa diintip, diganggu, diperlakukan apa-apa saja oleh Quraisy. Maka kita memperlahankan zuhur, kita memperlahankan asar, kita menyaringkan maghrib, isyak dan subuh. Jadi tuan-tuan yang mulia, ini amal. Hari ini macam mana kita nak usaha untuk melihat ini adalah juga nikmat-nikmat yang kita kena cari. Ini juga nikmat-nikmat yang kita kena usahakan, iaitu nikmat untuk kita dapat beramal. Kerana kita tak boleh mengharapkan dengan nanti kita sendiri akan datang kekuatan dia, akan datang taufik dia. Tak, kalau kita tak berusaha, kita tak akan dapat kecapi nikmat. Macam mana nikmat nak beramal? Hari ini tuan-tuan, kita semua orang boleh terasa macam mana kita dengan amal kita masih berada di tahap yang cukup rendah. Belum kita ada semangat, belum kita dapat masuk dengan melakukan ibadat bersungguh.
Kalau nak dibandingkan bagaimana baginda dan sahabat-sahabat, tarawih kita, tuan-tuan buat tarawih 8. Minta maaf, saya tak nak sentuh, saya tak nak usik tuan-tuan. Ini ibadat tuan-tuan. Cuma saya nak sebut asal tarawih 20. Asal tarawih 20. Bermazhabkan kepada semua mazhab. Syafi'i, mazhab kita di Malaysia. Hanafi, mazhab besar. Hambali, mazhab yang ada di sebahagian negara Timur Tengah. Maliki, satu mazhab yang menjadi penghayatan umat Islam di Sudan dan di negara Afrika Utara. Keempat-empat mazhab ni tarawih semua 20, kecuali Maliki dengan pendapat yang satu lagi. Dia ada 2 pendapat Maliki, satu 20, satu lagi 36. Jadi 8 sebenarnya tak ada mazhab. Tapi kalau tuan-tuan buat 8 sah. Orang tanya sah ke buat 8? Sah. Buat 6 pun sah, buat 2 pun sah, tak buat langsung pun tak apa, tak dosa. Segi dosa tidak, tapi segi kerugian atau keuntungan, itu kita nampak berbeza. Sebab itu tuan-tuan yang mulia, bagaimana kalau kita fikirkan, kita buat lebih sikit, memandangkan Ramadan dan habis. Kalau malam ni malam 26, kita ada 3 malam saja lagi. Dalam 3 malam ni biarlah kita penat sikit, biarlah kita letih sikit, biarlah masa banyak sikit, biar kita rasa sedap. Kerana beramal itu nikmat. Beramal itu nikmat. Macam orang makan, bila dia dah sedap makan, bukan 1 pinggan 2 pinggan, 1 periuk pun dia boleh habis. Kenapa? Kerana dia sedap. Makanan tu masak begitu sedap, jadi dia rasa seronok makan. Kadang-kadang mungkin kita tengok dia dengan berpeluh, dengan merah, cili, pedas, tapi dia senyum. Sebab apa? Sebab dia sedap mengecapi nikmat sedap. Macam itulah kalau kita dengan ibadat, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan buat, ada setengah masjid saya pergi, dia buat tarawih 8, tapi nanti waktu qiyam pukul 3:30 pagi mereka datang ramai buat qiyamul lail. Sebenarnya tuan-tuan, bukan penting qiyamul lail nak dibanding dengan tarawih ni. Tarawih ni yang lebih penting. Ini yang Nabi sebut, tarawih ini yang mana membuatkan kita akan mendapat keampunan. Tarawih yang Nabi kata, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Ini dia. Setengah orang dia sanggup bangun lewat malam, lama-lama dia ibadat, tapi dia tak buat tarawih. Sedangkan tarawih ini suatu yang khusus di bulan Ramadan. Ada tarawih di bulan lain? Tak ada. Mana bulan pun tak ada tarawih, hanya ada dalam bulan Ramadan. Jadi ini nikmat khusus, nikmat beramal. Saya mengajak diri saya dan tuan-tuan untuk melihat bagaimana kita dapat mengusahakan untuk meningkatkan nikmat amal kita. Kerana Ramadan dah nak habis. Kita bayangkan kalau di awal-awal Ramadan tak apalah, tapi kalau dah sampai penghujung, dia dah sampai dekat nak akhir ni, jadi kalau boleh kita fikir-fikirkan macam mana kita nak lebih. Kadang-kadang memanglah kita ikut rentak ramai jemaah. Banyak masjid saya pergi 5-6 saf ramai, tiba-tiba bila sampai 8, bukan kata separuh, lebih separuh hilang, tinggal 1 saf. Kalau macam masjid besar tuan-tuan ni, 1 saf pun tak boleh penuh. Mana pergi ni? Dia orang buat 8, dia orang pergi mana? Pergi sembang kat belakang tu, pergi duduk kat kedai kopi sana, pergi balik menonton, pergi balik tidur, pergi sana. Allah, kalau kita dapat nikmat amal, kita akan rasa lebih sedap kita duduk dalam masjid beramal
daripada kita duduk luar sembang kosong. Tapi malang tuan-tuan, hari ini kita tak dapat nikmat itu. Saya pun tak dapat nikmat itu, tuan-tuan pun tak dapat nikmat. Macam mana kita kena usaha memikirkan Ramadan dah nak habis. Macam mana kita nak buat? Kita nak lebihkan, kita nak gigihkan, kita nak bersungguh dalam beramal solat tarawih dan solat yang saya sebut tadi. Contohnya solat 5 waktu. Tuan-tuan yang mulia, pastikan setiap kita yang hadir ini, setiap kita yang hadir, untuk kita buat satu tekad dan azam supaya kita dapat jadikan solat 5 waktu kita sentiasa berjemaah di masjid. Setiap orang buat macam tu, kerana ini yang Nabi usahakan dan ini yang menjadi sunnah besar, solat berjemaah. Jangan Ramadan kita datang, nanti habis Ramadan kita dah tak nampak dah, orang kita tak nampak batang hidung dah. Setahun sekali dia datang, Ramadan dah lepas tu tak datang dah. Itu tak kena, itu tak betul. Amalan kita jangan hanya bermusim Ramadan kita sembahyang berjemaah, bulan lain kita langsung tak mempedulikan berjemaah. Itu rugi besar, silap besar kita. Sebab itu tuan-tuan yang mulia, cuba kita buat satu tekad, kita buat azam daripada hati kecil kita. Kita doa pada Allah, ya Allah, hamba-Mu ini ya Allah bersedia dan membuat keputusan bahawa tidak akan solat dilakukan melainkan di masjid secara berjemaah. Tuan-tuan yang mulia, 2 tahun lepas saya dengan beberapa kawan, dengan guru saya, sedang bulan macam ni, bulan Syaban, sedang merangka untuk pergi ke Sri Lanka dalam usaha untuk ziarah. Saya ada banyak kawan di sana dan saya pun dilantik sebagai penasihat ke satu kolej Islam di Sri Lanka. Saya dijemput hadir dalam satu mesyuarat di satu kolej di Sri Lanka. Jadi kebetulan saya nak pergi 2 tahun lepas, dan ketika itu apa yang sedang berlaku di Sri Lanka ialah rusuhan kaum antara Buddha, Hindu dan orang Islam, di mana orang Islam banyak dibunuh, rumah-rumah orang Islam dibakar, gedung-gedung perniagaan orang Islam dibakar, dicerobohi. Jadi bila saya dah siap nak pergi, kawan saya daripada Sri Lanka telefon, dia kata, Ustaz jangan datang, keadaan sekarang tidak elok dan tidak sesuai, takut nanti kita dituduh menghasut orang Islam untuk bangun dan menuntut bela atas suasana yang berlaku. Kerana tuan-tuan yang mulia, orang di Sri Lanka ni 50% Buddha, 30% lebih Hindu, dan sikit peratus 8 ke 10% orang Islam. Orang Islam ni walaupun minoriti, tetapi mereka ni hebat dalam urusan niaga, bisnes besar-besar banyaknya dikuasai oleh orang Islam. Kalau tengok gedung-gedung perniagaan besar, siapa punya tokek dia? Orang Islam. Kalau tengok ladang teh besar hebat, siapa dia punya bos dia? Orang Islam. Dan orang Islam ni banyak masjid-masjid mereka, merata tempat, setiap pelosok negara ada saja masjid. Masjid kecil besar banyak. Ini yang membuatkan cemburunya mereka-mereka yang bukan Islam kepada orang Islam, sehingga akhirnya provokasi mereka cetuskan sesuatu pergaduhan kaum. Jadi orang-orang Islam ni dah mula tak boleh tahan dah. Dah mula, maknanya kalau diasah semangat jihad, naknya mereka ni bangun, tak kira kita berperang, walaupun di belakang Buddha ke Hindu ke ada kerajaan mereka. Tetapi tuan-tuan yang mulia, orang-orang Islam di sana
dia sentiasa dinaungi oleh ulama-ulama, dan ulama-ulama inilah yang memberikan mereka macam mana cara nak kawal supaya tidak kita bertindak liar. Jadi ulama bersidang dan berbincang macam mana nak atasi, kerana hati orang Islam dah nak marah. Jadi kalau dia tak boleh buat di sana, dia buat di sini. Dia nak bakar juga rumah orang bukan Islam, dia nak bunuh juga orang bukan Islam, kerana dia bunuh kita. Jadi ulama-ulama berbincang, cari jalan. Ulama kata sebenarnya kita ni sikit. Bila kita sikit, kita tak boleh buat macam kita banyak. Kita jangan menentang, kita jangan angkat senjata. Boleh kita berperang, tapi mungkin kita mati, kita mungkin dibunuh, tapi yang akan jadi mangsa anak-anak kita yang kecil, isteri-isteri kita yang terpaksa menjanda hidup, suami dah mati habis lah. Macam mana nasib mereka nanti? Suami tak ada, bapa tak ada. Kita walaupun kita berjuang, kita mati syahid, tapi anak-anak kita, masa depan mereka macam mana? Maka ulama-ulama kata kita tak payah. Ini sedikit ujian Allah buat kita. Kita sabar, tetapi kita kena buatkan satu usaha, iaitu tuan-tuan yang mulia, kita tingkatkan hubungan sesama kita. Macam mana? Maka kita tekankan supaya setiap orang Islam dapat mengutamakan usaha ke arah menyatu padu umat Islam, iaitu melalui solat berjemaah. Maka tuan-tuan yang mulia, keputusan dibuat supaya solat berjemaah menjadi program. Alhamdulillah, saya pergi lepas 2 tahun lepas, saya tengok sembahyang berjemaah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok subuh, tinggal 1-2 saf saja lagi, masjid dah penuh. Bukan asar, bukan zuhur, bukan maghrib, subuh orang dah ramai dah. Subuh ni pagi-pagi orang dah mula pergi ke masjid dah. Ulama-ulama berikan saranan semua orang Islam sembahyang di masjid. Dengan cara itu berubah, akhirnya alhamdulillah pemerintahan zalim jatuh, naik pemerintahan baru, dan orang Islam diberi tempat dan keadaan sekarang stabil. Alhamdulillah, segala-galanya tidak lagi terancam seperti dahulu. Jadi tuan-tuan yang mulia, sebenarnya kekuatan kita ni dalam solat ni, kalau kita nakkan kita kembali, orang kata hari ni nak betul jadi tuan, hambakan diri dulu pada Allah, baru Allah angkat kita jadi tuan. Kalau kita tak hamba diri kita pada Allah, Allah tak akan angkat kita jadi tuan. Hari ini tuan-tuan, masjid-masjid sedih. Ini nasib baik Ramadan, kita tak tahu nasib macam mana lepas Ramadan nanti. Tapi saya harap insya-Allah masjid tuan-tuan dengan nama Masjid Islamiah, mungkin masjid ini menjadi satu masjid yang baik daripada masjid-masjid yang ada. Tuan-tuan tahu bahawa masjid ini bukan hanya musim Ramadan, tetapi biarlah bermusim sepanjang masa. 5 waktu menjadi program sebagai solat berjemaah tuan-tuan. Jadi saya harap tuan-tuan dapat mengambil sedikit apa yang saya huraikan tadi, untuk saya menampakkan bahawa di antara nikmat-nikmat yang perlu kita usaha ialah nikmat amal. Kita jangan nampak amal ni apa, dapat beramal itu nikmat sebenarnya. Dapat solat itu nikmat, dapat melakukan sujud rokok pada Allah itu nikmat, selain daripada makan, minum, berpakaian, keluarga dan sebagainya. Mudah-mudahan saya dan tuan-tuan diberikan kekuatan untuk melakukan taat, dapat melakukan ibadat, dan teruskan tuan-tuan dalam hari-hari yang nak habis ini, sebelum Ramadan pergi meninggalkan kita dengan keadaan begitu sayu. Dengan pemergian ini membuatkan kita lebih bersungguh dalam melakukan ibadat. Tapi tuan-tuan yang mulia, saya rasa itu saja yang dapat saya perkatakan. Sebelum seterusnya,
saya dapat tadi seperti mana diberitahu bahawa ada beberapa soalan yang nak dikemukakan kepada saya, dan saya telah pun dapat beberapa soalan. Jadi pertama, soalan yang diberi pada saya, dia kata, salam Ustaz, duit APF yang dikeluarkan untuk beli rumah kena bayar zakat atau tidak? Tuan-tuan yang mulia, baca inilah. Zakat ini dia adalah harta yang disuruhkan kita keluarkan dia dalam satu jumlah 1/40 daripada jumlah dia, zakat. Di mana syarat zakat ini ialah dia ada dua jenis zakat. Satu dipanggil zakat harta, satu lagi ialah zakat fitrah. Zakat harta yang ada bagi kita yang banyak ni dua jenis zakat. Satu zakat simpanan. Tuan-tuan ada simpan duit, cukup nisab, tak terusik, berlalu setahun, keluar zakat. Yang kedua zakat perniagaan. Tuan-tuan kalau berniaga, tuan-tuan ada warung, ada kedai, tuan-tuan jual beli, maka cukup setahun, nilaikan apa yang ada, maka tuan-tuan keluarkan zakat. Adapun lain pada tu, zakat tumbuh-tumbuhan, tuan-tuan tak kena. Sebab kita duduk di Kuala Lumpur, duduk di wilayah ataupun di Lembah Kelang, kita tak ada sawah. Orang yang ada sawah, kalau Kedah, kawasan Selangor, mana Kuala Selangor, kalau ada sawah, itu kena keluar zakat tumbuh-tumbuhan yang dikatakan makanan asasi, itu kena keluar zakat. Bila kita dah tuai, bersih, jumlah dia 300 gantang ke atas, maka kita kena keluarkan zakat. Baik. Yang seterusnya, buah-buahan. Kita di Malaysia tak ada buah yang kena zakat. Kalau berniaga tu lain. Kalau hanya ada kebun, ada dusun, tak ada satu buah pun kena zakat. Sebab buah kita ni tak ada yang boleh bertahan. Cuba beli buah simpan, sekejap dia rosak. Dia nak zakat ni kena buah yang boleh bertahan lama. Buah apa? Buah tamar. Tamar boleh tahan. Kalau ada tamar. Ataupun buah anggur yang dikeringkan jadi kismis, itu kalau kita ada ladang anggur. Kalau sekadar kita beli kat pasar balik makan, tu tak kena zakat. Binatang pun kita tak ada zakat. Kita tak ada bela. Binatang ni 3 jenis binatang. Unta, kita tak ada unta. Lembu, kita tak ada lembu. Kalau di bandar memang tak ada lembu. Kambing, kita tak ada kambing. Kalau ada orang bela lembu, mungkin bela 2-3 ekor. Adalah lembu kat kampung, itu tak cukup zakat. Dia mesti ada kurang-kurang 30 ekor. Kambing bermula daripada angka 40 ekor. Itu pun lembu dengan kambing ni mestilah binatang yang hidup dia terbiar, bukan hidup dalam kandang, bukan hidup dalam dikepung dalam satu kebun, tu bukan. Jadi tak ada orang hari ni yang kena keluarkan zakat binatang. Kalau dia bela ayam tak kena, bela itik tak kena, bela burung tak kena, bela ikan tak kena. Itu semua tak kena zakat. Jadi tuan-tuan yang mulia, masalah APF. APF ni apa? Duit yang dipotong bulanan daripada hasil kerja kita. Tuan-tuan buat kerja, tuan-tuan akan dipotong sekian jumlah, maka disimpan. Daripada mula kerja, duit disimpan. Tuan-tuan akan dapat penyata. Setahun dapat penyata. Tengok duit berapa jumlah dia. Duit tu duit siapa? Duit kita. Macam satu orang dia bekerja, duit dia yang dipotong daripada gaji bulanan dia, duit dia. Cuma kerajaan gunakan dasar, iaitu dia tak boleh guna, dia tak boleh usik sampai pencen baru boleh keluarkan. Kalau tidak, tak boleh, melainkan atas hal-hal tertentu mungkin. Jadi duit tu kita dapat penyata, cukup setahun dapat penyata. Nisab dia, duit ni memang tak usik. Duit kita, dia takkan orang lain boleh dapat, tapi dia tak usik, penyata dapat. Kalau penyata bila dapat, maka kita tengok
Jumlah kalau kita nak nilaikan dengan emas 12,000 ke atas. Kalau nak nilaikan dengan nisab perak 2,000 ke atas. Kalau duit kita dah sampai simpanan begitu, untuk satu pusingan setahun kita keluarkan zakat. Setahun kita keluarkan zakat. Setahun kita keluarkan zakat. Jangan kita tunggu bila nak keluar nanti. Bukan, dia bukan nak dah 10 tahun 20 tahun simpan baru keluar, bukan. Dia keluar tahunan. Cuma bila kita keluar setiap tahun, bila dah dapat penyata jumlah nisab, kita keluarkan. Walaupun duit tu belum dapat tangan, kita pakai duit lain, keluarkan dulu sampai bila kita pencen, kita pun diberi pada tahun akhir sejumlah duit. Kita dah keluar zakat dah keluar tiap-tiap tahun dah. Bila dapat selungguk, mungkin ada orang dapat 40,000, 80,000, 100,000, 200,000, ikut dia punya simpanan dia. Maka duit tu dia buat apa? Bila dia dapat sejumlah yang banyak itu, dia simpan lagi. Maka kalau dia simpan lagi, maka kita tengok bila berlalu tempoh setahun pula, dia kena keluarkan zakat. Lalu setahun pula dia keluarkan zakat. Tapi kalau duit yang dia dapat selungguk tadi, dia tak simpan. Dia buat apa? Dia beli cash rumah sebiji, atau rumah dia yang dia buat bayar tak habis, dia bayarkan habis. Kemudian dia buat apa? Kereta dia rosak, kereta dia lama, tukar, beli baru. Maka itu semua dia belanjalah apa pun sampai habis. Dia tak perlu mengeluarkan zakat, kerana tak ada setahun. Dia dapat berapa bulan je, habis semua dia belanjakan. Dia bayar hutang, dia repair rumah, dia perbaiki itu, dia beli kereta baru, habis duit dia. Maka tak ada zakat yang dikenakan ke atas dia. Itu jawapan saya yang pertama. Yang kedua, Ustaz, apa hukum kain serban dibuat lapik tempat sujud? Adakah meletakkan selempang kain serban di bau, adakah sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam? Jadi tuan-tuan yang mulia, sunnah Nabi ni dua. Satu adalah kain serban, pakai serban. Bukan semua orang pakai serban. Tengoklah. Bukan semua orang. Kalau kita tak pakai serban pun tak ada hal. Tapi kalau orang-orang yang dilihat dalam masyarakat penting, dia imam, dia ustaz, dia tokoh masyarakat, kalau dia pakai imam, pakai serban, baru nampak dia punya tahap dia, maka dia patut pakai. Tapi kalau dia seorang hanya tukang kebun, dia hanya sebagai kerani, dia hanya sebagai driver, tak pakai serban pun tak ada hal. Dia biar sesuai dan bertepatan dengan orang yang patut pakai. Jadi kita ada dua, satu serban, satu lagi dipanggil kain ridak. Kain ridak ni selalunya diamal, dibawa untuk bila kita nak solat, kita dapat buka kain ni, kita bentangkan, jadikan dia sebagai sujadah. Ini juga satu sunnah yang Nabi pernah bawa, kain ridak dipanggil. Seterusnya tuan-tuan, soalan dia, apa maksud fajar ketika Lailatul Qadar? Adakah sebelum subuh ataupun selepas habisnya subuh? Fajar ni ialah subuh. Fajar ialah subuh. Subuh itu fajar. Setengah negara, kalau kita tengok dia punya macam sana takwim tu, kita tengok dia tulis Maghrib, Isya, kemudian bila subuh dia tulis fajar. Kita tengok, dia orang ni tak sembahyang subuh ke? Fajar je sembahyang. Fajar dan subuh tu sama lah. Kalau tuan-tuan solat subuh, tuan-tuan niat usalli fardu subhi raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala, Allahu akbar, saja aku solat fardu subuh 2 rakaat. Ataupun tuan-tuan niat usalli fardal fajri raka'ataini lah, saja aku solat fajar 2 rakaat, sama. Jadi yang dikatakan Lailatul Qadar, dia akan berakhir dengan terbitnya fajar. Terbitnya fajar ialah dengan masuknya subuh. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi malaikat bergerak sepanjang malam Lailatul Qadar
dia akan masuk setiap rumah, dia akan kata salam, yukri'ukas salam, assalamu yukri'ukas salam, sejahtera buat kamu daripada Allah yang maha sejahtera. Jadi sampai bila malaikat akan masuk rumah ke rumah, rumah ke rumah bagi orang yang beribadat malam, sehinggalah kepada solat fajar, iaitu solat subuh. Baik. Seterusnya dia kata, mengapa kita baca doa kunut pada tarawih 15 terakhir, pada witir? Disunatkan, sunnah amalan Nabi, kita baca kunut pada malam 16, 17, 18, 19 sampai penutup dalam kita punya kunut kita pada witir yang terakhir. Kita akan buat witir 3 rakaat, 2 rakaat, kemudian buat lagi satu tu dia panggil witir. Witir ni sekurang-kurang 1, biasa 3, afdalnya 11. Jadi buat 3, tuan-tuan balik nanti malam tidur, bangun buat qiyam, tuan-tuan buat witir lagi 8, buat 2, 8 rakaat. Itu witir. Di antara solat yang terpenting selepas solat 5 waktu ialah solat witir. Witir ni jumlah dia paling banyak ialah 11 rakaat. Jadi tuan-tuan boleh balik sambung lagi. Yang satu tadi selesai, jangan buat satu lagi, mana selesai dah satu, cuma tambahkan saja 2, 2, 2, cukupkan 8, maka jadilah 11 rakaat. Itu sunat witir. Kemudian tuan-tuan yang mulia, saya nak sebut akhir sikit, iaitu mengenai dengan zakat fitrah. Zakat fitrah ini tuan-tuan adalah satu usaha kita dalam berhubung dengan masyarakat kita yang agak dhaif, iaitu orang-orang miskin. Maka kita disuruh untuk mendekati mereka dengan mengeluarkan zakat, iaitu dikatakan zakat fitrah. Jadi zakat fitrah ni macam mana? Saya nak huraikan tentang zakat fitrah. Zakat fitrah ni tuan-tuan, sejumlah beras, iaitu 1 gantang 3.6 kilo, yang lebih kurang harga dia sekarang kalau ditetapkan di Selangor RM7. Kita wajib keluar. Pertama sekali, setiap yang bertanggungjawab, iaitu bapa ataupun suami, dia keluarkan untuk diri dia. Kita kata, saya ini zakat fitrah yang wajib atas diri saya sedekahkan kepada kamu, sebagai contoh. Kemudian kita keluarkan zakat untuk isteri. Orang perempuan kalau dah kahwin, tanggungjawab suami, bukan isteri. Kalau belum kahwin, itu sendiri buat. Tapi kalau dah kahwin, semuanya dipikul atas suami. Suami kena keluarkan zakat. Kemudian kita keluarkan zakat untuk anak-anak kita yang belum baligh. Adapun anak yang sudah baligh, itu dia sendiri bertanggungjawab, bukan kita. Kalau kita nak keluarkan juga, kita kena minta izin, maklumkan pada anak kita, ni bapak nak keluarkan zakat kamu ni, saya izinkan bapak, baru jadi zakat. Kalau tidak, dia jadi sedekah. Jadi tuan-tuan yang mulia, saya nak kerana ada orang kata tak boleh pindah zakat, tak boleh tukar zakat, macam manalah. Saya nak nampakkan tuan-tuan 2 masalah yang berbeza. Satu zakat harta, satu zakat fitrah. Saya ada himpun dalam apa yang saya bawa di sini, saya nak baca kenyataan dia. Dia kata perbezaan hukum antara zakat fitrah dengan zakat harta. Kalau bila sebut zakat harta, tuan-tuan kena ingat 2 tadi, iaitu zakat simpanan ataupun zakat bisnes, perniagaan. Kalau tuan-tuan tak berniaga, makan gaji, tak ada zakat. Kalau tuan-tuan ada duit tak tersimpan, tak ada zakat. Jadi kalau ada simpan, baru keluar zakat. Baik. Apa beza zakat harta dengan zakat fitrah? Pertama, nombor 1, zakat waktu membayar zakat fitrah terhad.
Adapun zakat harta tidak terbatas. Zakat fitrah ni bulan Ramadan, bagi mereka yang dapat Ramadan dan Syawal. Dapat Ramadan tak dapat Syawal tak kena zakat. Dapat Syawal tak dapat Ramadan tak kena zakat. Maknanya kalau orang mati bulan Ramadan tak kena zakat. Kalau budak dilahirkan bulan Syawal tak kena zakat. Kalau mati Syawal kena zakat. Lahir Ramadan dapat Syawal kena zakat. Yang kedua, terdapatnya hutang dapat mencegah kewajipan seseorang mengeluarkan zakat fitrah, sedangkan zakat harta tetap diwajibkan meskipun memiliki hutang. Tuan-tuan, sebagai contoh, tuan-tuan berhutang dengan satu kawan, ambil pinjam duit dia 1,000. Dia tanya, bila kau nak bayar? Kita kata, bila aku dapat duit aku bayar. Sekali kita dapat duit malam raya, malam raya kita dapat duit, orang bayar kat kita ke macam manalah, dapat 1,000 dekat tangan, maka kita berbelah bagi. Macam mana nak buat? Nak bayar zakat ke nak bayar hutang? Maka hukum dia bayar hutang. Bila dah bayar hutang, habislah duit, tak ada lagi nak keluar zakat, maka tak wajib zakat sebab kamu dah tak ada duit. Itu zakat fitrah. Yang kedua. Yang ketiga, menunda zakat fitrah pada hari-hari terakhir Ramadan lebih afdal daripada mengeluarnya pada awal-awal Ramadan. Sedangkan zakat harta lebih utama dibayar langsung pada awal waktunya. Zakat fitrah ni bayar lambat, yang bayar awal last dekat-dekat nak raya baru bayar. Itu zakat fitrah. Yang keempat, zakat fitrah boleh diberi untuk seorang. Kita bagi untuk satu orang. Tengok orang miskin, keluarga kita, makcik kita, kita bagi dia seorang je, boleh. Adapun zakat harta, kita tak boleh bagi pada satu orang, sekurang-kurang 3 orang kita bagi daripada setiap asnaf, miskin, fakir dan sebagainya. Akhir sekali, zakat fitrah hendaklah dikeluar di tempat beradanya seseorang pada malam Aidilfitri. Tuan-tuan nak keluar zakat di mana? Bukan di tempat tinggal, bukan di tempat kerja, sebaliknya tempat di mana tuan-tuan berada malam raya. Sekarang ni tuan-tuan Ramadan di sini, elok malam raya dekat Kedah, keluar di Kedah tu. Tuan-tuan Ramadan di sini, malam raya di Kelantan, keluar di Kelantan tu. Dia tengok di tempat mana beradanya kita malam raya. Itu disebut di sini, zakat fitrah dikeluarkan di tempat beradanya seseorang malam raya. Sedangkan zakat harta dikeluarkan di tempat beradanya harta. Harta ni tempat mana simpan, situ keluar, bukan tempat tinggal. Tapi zakat fitrah seeloknya kita keluarkan di tempat mana kita berada nanti malam raya. Tapi kalau dah keluar dah awal sekarang ni, tak ada masalah lah, kita anggap itu kita taklid dengan mazhab lain. Tapi kalau nak kira lebih sahih, kita kena tunggu bila terbenam matahari malam raya, malam itulah kita keluarkan, sehingga sebelum sembahyang hari raya. Sebab itu sembahyang hari raya dilewatkan untuk memberi ruang kepada mereka yang belum membayar zakat, boleh membayar zakat fitrah. Itulah lebih kurang apa yang dapat saya perkatakan pada malam ini dalam muzakarah saya dengan tuan-tuan. Saya minta maaf saya terambil masa agak panjang, jadi saya rasa cukup sampai di sini dengan apa yang kita dengar, apa yang tuan-tuan dengar pada malam ini. Mudah-mudahan ianya menjadi satu usaha sama untuk kita tingkatkan amal kita. Macam mana saya sebut di awal tadi, itu adalah nikmat yang dapat kita rasai bahawa betapa perlu kita beramal. Jadi wallahu alam bisawab, masa saya rasa dah cukup. Apa yang kita dengar dapat sama kita amal dan sampaikan. Dan sebelum saya tutup majlis, sebenarnya saya datang daripada Kampung Baru, Kuala Lumpur. Saya ada madrasah tahfiz dan saya ada pondok, dan madrasah saya ada 30 pelajar perempuan, 50 pelajar lelaki yang datang daripada berbagai dalam negara dan luar negara.
Saya buat di tengah-tengah Kuala Lumpur, Kampung Baru, dalam flat. Saya sewa beberapa unit flat dan saya buat pengajian di sana. Jadi saya mungkin nak minta sedikit sokongan dan sumbangan tuan-tuan. Kerana saya buat madrasah, saya tak kenakan yuran. Pelajar-pelajar belajar free, makan free. Jadi saya carilah sokongan di sana sini, yang mana ada korporat bantu sikit-sikit, saya dapat gerakkan madrasah. Pelajar-pelajar dapat belajar dengan baik. Yang saya utamakan anak-anak miskin. Jadi mungkin tuan-tuan malam ni nak menyokong usaha saya, insyaAllah kita letak sejadah dekat belakang sana. Kalau tuan-tuan dapat memberi sedikit sumbangan, terutama di ujung-ujung Ramadan ini, mudah-mudahan kita doakan supaya Allah berkatkan wang ringgit tuan-tuan, Allah sihatkan tubuh badan tuan-tuan, Allah panjangkan umur kita semua, dapat kita beriman, dapat kita beramal, dan dapat kita terus hidup dengan mentaati perintah Allah SWT. Jadi saya rasa mungkin ada tabung di sana, tuan-tuan boleh masukkan ke dalam tabung. Mudah-mudahan sokongan tuan-tuan ini akan dapat memberikan kebaikan yang berterusan insya-Allah. Jadi wallahu alam bisawab. Sampai di sini saja apa yang kita dengar dapat kita amal dan sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir dzunubana wastur uyubana waqdhi hawaijana washrah sudurana nawwir qulubana yassir umurana wadhih subulana. Allahumma barik lana bi Ramadan warhamna bi Ramadan waghfir dzunubana bi Ramadan wastur uyubana bi Ramadan waqdhi hawaijana bi Ramadan taqabbal a'malana bi Ramadan ya rabbal alamin. adrikna lailatul qadri lailatun khairun min alfi syahr. Allahumma arhamna wa'afina wa'fu anna. Allahumma ja'al syahr Ramadan syahidan lana bil khairat wa la taj'al syahr Ramadan syahidan alaina bil ma'asi wal munkarat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ta'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah.